Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada semua yang sudi singgah ke Mahabbatin Travel and Tours Sdn Berhad, FB rasmi sebuah travel yang mengelolakan perjalanan umrah dan juga ziarah. Okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sudi menyinggah, dan insya-Allah pada hari ini kita akan cuba untuk memperhebatkan pembentangan dan perbincangan kita berkaitan dengan kedatangan bulan Ramadan. Semua ini adalah bertitik tolak daripada satu kitab daripada negara Brunei Darussalam berkaitan dengan persiapan menjelang Ramadan Al-Mubarak. Jadi sekiranya kalau saya boleh baca daripada secara ringkasnya, daripada awal berkaitan dengan ni, apa yang cuba disampaikan kepada kita untuk menyambut bulan Ramadan. Sebelum itu, sudi kalau saya sebutkan bahawa di akhir bulan Sya'ban, maknanya kita hari ini ada lebih kurang dalam 9 hari ke 8 hari, 8 hari ke 9 hari, 9 hari ke 8 hari, makin menurun. 9 hari ke 8 hari lagi akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan temukan kami dengan bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, wa barik lana Ramadan, dan semoga Allah memberkatkan kita dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Domo daripada Jepun. Domo Nippon. Jadi bila kita cerita tentang bulan Ramadan, ada satu hadis yang Nabi sampaikan dalam khutbah Nabi di akhir bulan Sya'ban. Apakah hadis itu? Hadis itu berbunyi, Nabi kata dalam khutbah Nabi, ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin, ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama laylahu tatawu'an, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwahu, wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu, wa huwa syahrun sabrun, man fattara fihi sa'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa itqa raqabatihi minan nar, wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yantaqas min ajrihi syai'a. Okey. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini daripada Sayyidina Salman Al-Farisi. Kata Nabi, akan datang kepada kamu satu bulan yang hebat. Bulan ini bulan yang berkat. Bulan ini ada padanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan ini puasanya wajib, semayang tarawihnya sunat. Dan siapa yang membuat amalan sunat di bulan itu bersamaan dengan pahala ataupun amalan sunat wajib di bulan yang lain, dan siapa yang buat amalan wajib di bulan itu mendapat pahala ataupun bersamaan dengan 70 amalan fardu di bulan yang lain. Dan ia adalah bulan yang sabar, dan siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan mengampunkan, disebabkan memberi makannya itu Allah akan ampunkan dosanya, dan menjadikan perbuatan dia memberi makan orang yang buka puasa itu sebagai mencegah dia daripada api neraka. Dan belum tak cukup lagi, dan akan diberikan kepada
akan diberikan kepada orang yang memberi makan pada orang buka puasa itu, pahala orang yang buka puasa itu, dan tidak akan kurang sedikit pun daripada dia. Okey. Sekejap. Sekejap no. Sana. Sabar. Suara jauh no, suara pelan. Saya makan kau no, pasal minum ke? Okey, tak apa, boleh main dekat lagi. Kalau macam ni, clear. Kita duduk sini sikit. Okey, kita cuba. Tak ada masalah. Tuan-tuan boleh bagi tahu ya. Kita buat pelan-pelan. No worries. Jadi, berdasarkan hadis tadi, maka tahulah kita bahawa bulan Ramadan ini bulan yang hebat dan mestilah kita membuatkan persiapannya. Bila kita cerita lagu tu, secara logiknya kita nampak, ya ada. Sebab dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bulan Sya'ban sebelum daripada dia, dan menjadi budaya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat, berdasarkan kepada hadis-hadis yang banyak ada. Para sahabat dengan Nabi pakat-pakat menghidupkan bulan Sya'ban, sehingga kan nak habaq kata Nabi dengan para sahabat membuat persiapan secara fizikal dan mental. Secara fizikal dan mental untuk nak jumpa dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Mari kita tengok satu persatu antara contohnya. Kalau dalam bentuk segi fizikal, hadis yang masyhur daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa sahabat-sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in yang lain, iaitu kata mereka, kami, satu hadis kata, kami tengok Nabi tidak ada hari atau bulan yang lebih banyak Nabi berpuasa melainkan bulan Sya'ban. Satu, maknanya majoriti. Kalau saya boleh bagi contoh mudah, dalam bulan lain, contohlah ni contoh bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jamadil Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, antara hadis yang ada, Nabi kata, sahabat tanya, ya Rasulullah, pasal apa puasa pada hari Isnin? Nabi kata, pasal hari Isnin aku lahir. Jadi kita tahu Nabi puasa hari Isnin. Hadis yang lain, Nabi kata, puasalah Isnin dengan Khamis. Hadis yang lain, Nabi kata, puasalah 3 hari setiap bulan. Siapa puasa 3 hari setiap bulan, bersamaan dia puasa setahun. Kalau dia maintain setiap bulan 3 kali 12, 36, sama dengan dia puasa 360 hari setahun. Ini hadis Nabi atau kama qala. Jadi, bukanlah kalau saya pakai banyak perkataan galau lah. Nabi puasa Isnin Khamis setiap bulan, makna sebulan ada 4 hari. So, Isnin Khamis baru 4 kali 2, 8. Boleh jadi 8 hari Nabi puasa, 22 hari Nabi tak puasa. Tambah dengan 3 hari, 11 hari. Jadi boleh jadi Nabi puasa 11 hari setiap bulan, 19 hari Nabi tak puasa. Boleh dikatakan macam itulah kalau kita ikut sunnah Nabi puasa. Boleh faham tak? Tetapi untuk bulan Sya'ban, kata sahabat, Nabi puasa paling banyak. Maknanya bawah sikit daripada bulan Ramadan. Boleh jadi 20 hari. Boleh jadi 20 hari Nabi puasa. Sedangkan bulan lain paling tinggi 11 hari. Bulan Sya'ban 20 hari. Fahamlah kepada kita bahawa puasa Nabi yang banyak di bulan Sya'ban, selain kerana kemuliaan bulan Sya'ban, adalah untuk persiapan Nabi nak jumpa Ramadan dalam bentuk fizikal. Ini kelemahan saya lah, terutamanya saya ni ada kelemahan dalam bab ibadah puasa, sebab jarang saya nak dapat puasa sunat. Jarang. Boleh dikatakan untuk event-event tertentu sahaja dapat puasa sunat. Kalau kebiasaannya ialah dah pergi ceramah lah apa, orang jamu makan apa semua. Hak paling sedih bila orang kata, ustaz makan, ustaz ni depa masak untuk ustaz ni, alamak, mesti kita kena makannya. Takkan juga sampai hati kita nak kata saya puasa, mesti depa akan rasa Allah jauh hati. Sunat je pun
Jadi kita ambil hatilah. Kita fikir lagu tu. Jadi jarang nak dapat. Bagi soalan. Tak apa, saya jawab dulu. Alang-alang dah tanya. 15 Sya'ban selepasnya macam sekarang. Sekarang dah masuk berapa? Dah masuk lagi 9 hari. ...21 Sya'ban. Okey? Dah 21 Sya'ban, betul? So, bila kita kata dah 20... Yalah, lebih kurang dalam 21 Sya'ban lah ni. So, kalau katalah dah 21 Sya'ban, bagi mereka yang tak pernah puasa sunat, dia tak boleh Nabi larang. Ada. Mai saya tunjuk kat tuan-tuan. Sajalah tunjuk kod-kod orang tak percaya. Sebab orang duk abang kata tak boleh. Bukan pasal apa nah. Dia ada sebab dia. Sebab takut nanti mencederakan bulan Ramadan. Okey, takut dia mencederakan bulan Ramadan. Mari kita tunjuk. Tak ada masalah. Senang saja. Bukan susah pun. Okey. Hal sumta min sarari Sya'bana syai'an? Adakah kamu berpuasa pada akhir bulan Sya'ban? Fa idza aftarta min Ramadan fasum yaumaini makanahu. Apabila kamu selesai menunaikan puasa bulan Ramadan, maka puasalah 2 hari sebagai gantinya. Ni bukan maksud nak bincang macam mana? La taqaddamu ramadana biyaumin aw yaumaini illa man kana yasumu sauman falyasumu. Nabi kata janganlah ada orang yang puasa awal daripada Ramadan. Maknanya Ramadan tak masuk lagi, jangan buat teruk puasa. Kecuali orang yang dah memang puasa. Contoh kita tahu orang yang puasa Rejab, Sya'ban, Ramadan. Dia jenis puasa 3 bulan. Orang macam ni dia boleh bantai terus puasa. Ataupun puasa qada, puasa fardu. Qada, itu puasa lah bila-bila. Lagi sehari, lagi 2 hari nak Ramadan pun puasa. Sebab itu wajib. Tapi, ada tapi. Untuk orang yang macam baru-baru belajar, nak dapat puasa, tak boleh dah. Sebab apa? Takut nanti dia merosakkan yang fardu puasa dia. Oleh sebab itu, kesimpulan untuk persoalan puasa lepas 15 Sya'ban, lepas nisfu Sya'ban ni, peringatan dia ialah yang pertama, puasa fardu tak kira. Puasa qada, puasalah bila-bila pun tak apa. Puasa sunat, ni nak abang saja nak abang. Maknanya apa? Awal suka duk puasa lambat-lambat sangat. Puasa awal-awal. Tu contoh lagu tu. Ataupun siapa yang baru duk berjinak-jinak, nak buat lagu mana? Setiap benda ada dia punya limit dia. Contoh dia macam kita nak ambil periksa. Kita jawab soalan daripada nombor 1 sampai nombor 20 soalan dia. Subjektif duk jawab-jawab. Kita tak baca soalan bagi habis. Cuba kalau kita baca soalan bagi habis, kita tahu nak jawab mana ni. Kita duk jawab sampai kat soalan yang ke-15. Senang pula. Kita boleh jawab. Main 16 kita senang nak jawab. Jawab apa? Tahu, tengok. Masa tamat. Masa tamat, kita tahu jawab ke tak tahu jawab, kena hantar juga atas untuk diperiksa. Bukan boleh jawab dah. Dia bukan kira hang duduk sampailah jawab semua. Silap-silap pemeriksa ataupun orang yang jaga periksa tak mau ambil dah atas tu. Contoh. Betul tak? Kan? Macam contoh cerita 3 Idiots lah. Tengok 3 Idiots dia pun ambil soalan, dia pun jawab lambat kan. Hampir-hampir kawan tu tak mau ambil kertas dia lah. Betul tak? Tu contoh lah. Jadi masa dia bukannya pasal Sya'ban atau tak, pasal masa. Nabi bercakap tentang masa, jangan mendahului Ramadan. Jadi ulama bincanglah tajuk ni panjang. Tengok tajuk kalau dalam kitab Lataiful Ma'arif pun dia tulis apa? Perbahasan mengenai. Mana tajuk ni orang bahas. Kalau kita duk puasa Isnin Khamis tak apa, carry on. Orang yang duk puasa selalu tak apa. Orang yang dah puasa ni lazim bagi dia, carry on, no problem. Alright, settle lah. Maknanya saya tunjuk lah dekat puan yang bertanya tadi. Clear lah. Wallahualam. Maknanya siapa yang tak pernah puasa ataupun tak dan nak puasa, tak payah puasa lah. Makan elok-elok lah. Makan sungguh-sungguh. Jaga badan. Sebab apa? Nabi membuat persiapan fizikal. Okay.
Persiapan fizikal penting. Kita tak mau nanti start Ramadan jatuh demam, jatuh sakit dan sebagainya. Tambah-tambah ni waktu musim sakit, orang kata musim demam, musim virus, lagilah kena jaga kesihatan. Jangan keluar rumah tak pakai topeng muka. Jangan duk buat macam kita ni ada ilmu kemah sangat. Orang suruh pakai topeng. Tak ada, tak usah duk keluar. Pesan kat orang. Jaga diri dan keluarga. Sebab bukannya kalau kita pakai atau kita tak pakai tu nampak koman. Saat lagi kita nak balik tu kita bawa balik kuman. Bukan nampak kuman nanti kita bawa balik kat rumah kita. Kesian lah anak bini kita semua kena. Okey, boleh faham lah. Sebab kita mungkin jaga kebersihan, orang lain kita belum tentu. Kita doa supaya semua orang jaga kebersihan, tapi belum tentu. Yang dah tentu kita sekiranya kita jaga kebersihan. Dia dapat nah? Khair. Sambung. Jadi seolah-olah dengan banyaknya puasa Nabi di bulan Sya'ban menunjukkan kata Nabi membuat persiapan untuk bulan Ramadan secara fizikal. Apatah lagi bersama dengan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Ahlan wa sahlan kepada senior saya, sahabat saya, ahli tim don saya, Ustaz Saifuddin Mansur. Baik, ahlan. Okey. Yang kedua, persiapan mental. Yang ni antara persiapan yang besar. Persiapan ini besar. Sebab apa? Sebab bukanlah semua orang yang tak boleh puasa tu dengan sebab badan mereka lemah. Tetapi majoriti yang tak dapat nak puasa kerana mental mereka tak kuat. Banyak. Apakah contoh yang saya boleh dapat? Contohnya saya boleh bagi tahu berkaitan dengan doa para sahabat. Okey. Contohnya para sahabat berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa barik lana Ramadan. Doa ini adalah doa yang warid yang semua orang akan baca berkaitan dengan bulan Ramadan. Apa tujuannya? Untuk membuatkan persiapan mental kita. Sebut sentiasa Ramadan supaya mai bulan Ramadan kita bersedia. Berkat kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatkan aku bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Masuk bulan Ramadan, bila Sya'ban saja, dengan keberkatan doa tadi, kita jadi persiapan mental dan jiwa kita untuk sambut Ramadan dan bersedia untuk menghidupkan bulan Ramadan Al-Mubarak. Dalam masa yang sama, kita juga kena tahu bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang sabar. Maka kata Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi dalam kitab Sayrus Salikin, puasa itu satu rukun daripada beberapa rukun Islam dan ia itu serubu 1/4 iman dan senispu setengah sabar, dan sabar itu senispu iman. Dan termaklum pahala sabar itu tiada boleh dikira akan banyaknya itu, seperti firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala kata, sesungguhnya dibalas dan disempurnakan Allah Ta'ala akan pahala orang yang sabar itu dengan tiada dapat dikira-kirakan banyaknya. Habib Ahmad Al-Habsyi biasa cerita tentang sabar. Kata Habib, orang lain bila sampai di akhirat, di akhirat esok, kita semua akan pi macam nak ambil gaji kita. Nabi sebut dalam hadis Nabi au kama qala, semua orang yang beribadah akan pi untuk nak ambil gaji dia. Lepas dia dah beribadah, dia pi ke akhirat, dia nak minta gaji dia, Allah nak bagi. Jadi bila dah habis
ibadah, kita semua dah meninggal dunia dan sebagainya, kita nak pergi ambil gaji kita. Jadi orang pergi habaq, ya Allah, saya ni orang yang rajin sembahyang, Allah kata, malaikat kata ini gaji dia, pam bagi banyak ni jumlah dia. Mai pula orang yang bagi sedekah 700 kali-kali, ni pahala dia, pom bagi. Bila mai satu orang dia kata, saya ni nak mai ambil pahala sabak saya, dia kata lagu tu contohnya, maka kata Nabi, orang ini dituangkan kepada dia. Tu maknanya orang lain dia bagi ikut lagu macam kita lah. Contohnya semayang 4 lai, 5 lai, 4 lai, 5 lai, 20 lai, 100 lai. Tapi bila orang sabak mai, dia ambil besen bekas duit gaji tu, peram dia tuang kat tangan kawan tu, ambil hang punya bi ghairi hisab. Dia jadi bi ghairi hisab. Okey, wallahu a'lam. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah di bulan di akhir bulan Syaban, Nabi habaq siap-siap. Bulan yang hebat ni dia adalah bulan Sabak. Bulan yang hebat ni dia adalah bulan yang Sabak. Jadi memang banyak benda kita nak bersabar. Ada beberapa tingkat sabar. Yang pertama, sabar untuk kita buat ibadah. Nak buat ibadah ni kena banyak sabar. Sama, saya pun kena sabar, tuan-tuan pun kena sabar. Tambah yang pi buat umrah masa bulan Ramadan. Allahu Rabbi, ya Fatahu ya Alim. Kami pi dengan mahabbatin hari tu bulan tahun lepas punya Ramadan. Tahun lepas punya Ramadan. Allahu Akbar. Kami pi sambut Ramadan sana. Maknanya kami pi tak puasa lagi. PPP sampai sehari dua puasa. Kan dah sorry. Tahun lepas hari ni sahur, hari ni terbang pi umrah, buka puasa kat Mekah. Sahur dekat Malaysia, buka puasa kat Mekah. Puasa 20 jam pun kalau tak silap. Sebab masa perlawanan masa berapa? 17 jam ke berapa jam atau? Sahur kat Malaysia, buka puasa kat Arab. Jadi duk lawan bukan lawan masa, duk ikut masa. Masa kuih duk lagi lambat. Jenuh. Habis ada yang naik kapal terbang yang buka puasa tak tahan. Ada. Yang mana nak buka lah, sebab orang yang musafir Allah Taala kata dia boleh buka puasa. Buka. Ada yang tahan sebab dia kata apa? Bukan senang sahur dekat Malaysia, buka puasa dekat Mekah. Jadi ya boleh terima. Jadi apa yang saya boleh sebut dekat sini, bahawa tambah orang-orang yang pergi buat umrah, sebab itu pahalanya memang di luar dugaan kita. Allah Ta'ala kata apa? Nabi sebut apa dalam hadis Nabi? Sesiapa yang pergi menunaikan umrah di bulan Ramadan, seumpama menunaikan haji bersama aku. Sebahagian riwayat kata seumpama buat umrah bersama dengan aku. Apa dia? Mudah kita nak faham. Siapa pi buat umrah bulan Ramadan, ingat bulannya hebat dan dia adalah bulan Sabak, memang kena sabar sungguh-sungguh. Allah Ta'ala kata, Nabi habaq melalui mulut Nabi, siapa yang pi buat umrah bulan Ramadan, Allah akan bagi pahala dia sama macam dia buat umrah dengan aku. Apa makna dia? Maknanya kalau dah buat umrah dengan Rasulullah, makbul lah, terima. Allah terima. Makna siapa pergi buat umrah bulan Ramadan, dia jaga pantang larang elok apa semua, dia jaga umrah, dia sa'i, dia tawaf, dia jaga tahallul, dia semua, dia jaga zikir dia bagi banyak, Allah confirm akan terima. Mana ada orang pergi buat umrah atau haji dengan Nabi, Allah tak terima? Confirm Allah Ta'ala terima semua. Habis kata. Macam kami rezeki lah dapat rasa tu, alhamdulillah. Tapi teruk pasal apa? Pasal nak kena buat umrah, nak kena tawaf, nak kena sa'i, puasa. Duk tengok orang minum air zam-zam. Sebab ada orang lain, mazhab lain, mereka tak puasa, mereka terus ya. Kita tengok mereka duk langgar air, guluk. Allahu Akbar, mengkelan lah rasa masa duk tawaf tu. Ujian air zam-zam air zam-zam minum. Allahu Akbar, bluk. Tengok orang lain minum, kita puasa jenuh urut dada ni. Allah. Tapi siapa yang buat, Allah Ta'ala bagi dekat dia pahala seumpama buat umrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia?
Allah terima umrahnya. Makbul dia. Hebat. Sebab apa? Sebab pahala orang sabar bi ghairi hisab. Allah Ta'ala kata, no, tuang terus. Tak kira, tuang terus. Orang lain kita kira semayang berapa rakaat? 4 okey, 4 lai. Zakat berapa? 200. Nah, 200 kali 700. Nah, ni ambil balik ni. Haji berapa kali pergi? Oh, haji okey, nak ambil ni. Sabar. Dah. Sabar ni dia ambil tu, dia curah terus atas tu. Tu yang diceritakan oleh Habib Ahmad Al-Habsyi berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Bukan syarat dia kena pergi haji baru Allah terima umrah. Tak ada, bukan syarat dia. Allah habaq dalam umrah untuk Kak Tia Maria ni. Allah habaq kata apa dalam Quran? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Jadi kata ulama, setiap orang ada satu haji wajib, ada satu umrah wajib. Bukan salah satu syarat menentukan terima. Maksudnya hamba haji betul orang tak buat umrah. Haji mestilah kena buat umrah, yang tu confirm. Tapi maknanya lepas buat haji betul tak buat umrah apa dah. Allah tak terima lah haji ni. Tak. Ataupun buat umrah tapi tak buat haji, tak ada duit, tak buat, Allah tak terima. Dah. Bukan syarat nak menerima salah satu, kena buat salah satu. Dah. Setiap tu ada satu yang fardu. Jadi kena buat elok-elok untuk siapa yang nak buat. Wallahualam. Okey, sambung. Tu. Sedap betul tak Puan Haslinda? Memang orang yang mana yang pergi minum air Zam-Zam ni memang seronok lah. InsyaAllah kita doa supaya ada. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan memberikan perjalanan umrah dapat buat balik bagi semua orang dapat ziarah Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Amin ya Rabbal Alamin. Okey. Baik, kita sambung. Kemudian Allah Ta'ala sebut di dalam satu hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi menukilkan hadis Nabi muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Allah? Allah Ta'ala kata, setiap kebaikan itu aku akan lipat gandakan dia 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Sebab dalam Quran memang ada ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu benda baik sama dengan 10. Itu satu. Dalam ayat Al-Quran yang lain Allah kata mathalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kiraan dia adalah 700. Maka Allah habaq kat kita dalam hadis qudsi, Allah lipat-lipat gandakan pahala baik itu daripada 10 kali ganda kepada 700 kali ganda. Wow, Masya Allah, banyak tu. Tapi Allah Ta'ala sambung, Allah kata fa'illa saum, kecuali puasa. Puasa ni sebab dia ada sabar dalam dia. Puasa ni pasal dia ada sabar dalam dia. Allah kata fa'innahu li wa ana ajzi bih. Puasa ni aku punya. Mayang hang punya. Haji umrah hampa punya. Maknanya kita punya. Yang sedekah hampa punya. Puasa saya yang punya, kata Allah Ta'ala. Maka saya yang akan bagi kat mereka. Ikut apa yang saya nak bagi. Tu yang Allah boleh bagi melimpah roh. Tuang tunggang macam timba tuang roh. Tu. Pasal apa? Sebab dia adalah puasa Allah Ta'ala yang punya. Tu. Bukan Ahmad Albab punya. Baik, kita sambung. Kemudian bila kita dengar lagu ni, kita jadi macam wow, seronoknya Ramadan. Apa kita nak buat? Tadi kita dah habaq dah. Yang pertama mesti buat persiapan. Persiapan fizikal, persiapan mental. Mesti kena ready otak kita, mesti kena ready badan kita. Badan kena buat aktiviti. Sekali lagi kita cerita, mental kena ada doa dan tawajuh dia. Jadi macam mana? Jom kita tengok. Bila kita sebut persiapan menyambut Ramadan, yang pertama biasanya
adalah belajar untuk berzikir. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ibadah-ibadah lain yang ada dalam Quran, Allah tak sertakan satu perkataan special. Apa dia? Ibadah semayang, tuan-tuan tengok Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Allah Ta'ala kata, minta pertolonganlah kamu melalui sabar dan semayang. Sesungguhnya semayang itu amat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Maknanya Allah suruh kita semayang, dan kalau nak problem, nak minta tolong melalui semayang. Okey? Lagi, sabar, settle. Lagi, zakat. Allah Ta'ala kata, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Dan apa-apa yang kami bagi rezeki kepada kamu, maka kamu keluarkan balik bagi dekat orang. Banyak mana? Ikut suka kamu. Kamu ada RM1, bagi bila RM1.50, tak kira, bagi je. Kemudian, فَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Buat umrah dan haji seorang satu saja. Maknanya kalau siapa nak buat lebih, buat lebih, tak ada masalah. Hak ni adalah hukum untuk wajib. Hak saya baca ayat tadi, untuk hukum wajib. Sebab lah ni sentuh pilah. Lah ni ada satu dua fahaman lah orang pergi umrah. Saya pun tak tahulah kata mereka main mana mereka. Bukanlah kata tak ada sumber, ada. Tapi macam, kenapa main kepada sampai tahap mentaliti macam tu? Apa dia? Hari ni orang ajak orang pergi buat umrah, bayar sama macam orang lain. Jom kita pergi duduk hotel dekat. Jom kita pergi buat ni. Jom kita pergi buat hotel 5 bintang. Tapi umrahnya sekali. Bila kita tanya pasal apa? Buat umrah sekali je bang. Travel kami buat umrah sekali je ustaz. Sebab apa? Sebab Nabi bukan buat umrah banyak pun. Nabi seumur hidup 4 kali je. Sikit. Kita macam, okey, betul. Hadis tu betul. Memang kalau nak hurai sikit, memang hadis tu betul. Nabi buat 4 je. Tapi lupakah pada hadis yang satu lagi? Apa dia? Nabi kata, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Di antara satu umrah kepada umrah yang lain, ni hadis muttafaqun alaih ni hadis ni. Daripada satu umrah kepada satu umrah lagi, Allah ampunkan dosa. Allah ampunkan dosa semua kita. Apa dia? Okay, kejap ya. Hold on. Tu saya pun heran orang abang atas suara saya sayup. Saya jadi risau juga, tapi tak kurang juga yang sebut kata suara saya jelas. Saya pun heran juga. Sana. Okey. Baik, kita sambung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah. Saya heran orang kata suara saya tak jelas. Saya rasa clear dah ni saya cakap. Tapi tak apa. Ala kuliah cek. Ni kot ada lah tu tertekan mana-mana ke apa. Cek lah. Baik, sambung. Apa tadi kita duk kata? Kalau kita tengok orang buat umrah, ada passion ya. Mereka buat umrah sekali saja. Dia kata sebab Nabi buat sikit. Betul lah, dari segi hadis tu sikit lah. Sebab seumur hidup 63 tahun, 10 tahun duduk kat Madinah, buat umrah 4 kali. Sikit lah sangat. Ataupun Nabi
buat 4 kali tu pun 4 kali trip pi. Maknanya pi buat umrah patah balik, pi buat umrah patah balik. Contoh lagu tu. Jadi Nabi buat sekali je. Betul. Tapi ada hadis Nabi lagi, Nabi kata al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Daripada satu umrah kepada satu umrah, Allah ampunkan dosa kita semua yang telah lalu dan akan datang. Semua Allah Ta'ala ampun. Habis, kalau buat sekali, macam mana ada yang umrah al-umratu ila al-umrati? Dia kata, ni untuk umrah akan datang lah pula, kita kena bayar lagi lah. Mai lain pula lah bayar untuk nak buat umrah kedua. Kita kata, kalau macam tu, seolah-olah confirm kita hidup untuk akan datang. Lebih baik yang tadi tu lebih hampir. Al-umratu ila al-umrati, al-umratu ila al-umrati, sebab tu setiap travel yang mengikut tabung haji dan Andalusia, maknanya dua hak besar lah. Tabung haji dengan Andalusia ni giant lah dekat Malaysia. Lepas tu bawah tu ada macam-macam. Banyak lah. Mahabbatin, Faizin, Makbul, Vakasia, Hanin. Lepas tu ada yang lain lagi, contohnya semualah, Imraz, apa semua. Siapa lagi? Felda Travel lah. Ni agensi besar yang GLC punya. Apa dia? Semua buat 3 kali umrah. Sebab apa? Al-umratu ila al-umrati, al-umratu ila al-umrati. So dapat 2 kali Allah ampun dosa. Betul? Wallahu alam lah. Jadi sekadar nak perjelas sikit je lah bab tu. Okey, jadi kita patah balik. Jadi bila kata pergi bulan Ramadan nak mai, kita buat persiapan fizikal dan mental. So kata ulama, yang pertama mestilah kita kena buat satu ibadah yang dalam Quran Allah sebut dekat ibadah ni je perkataan tu. Apa dia? Tadi kita dah bahas. Semayang, Allah suruh mohon dengan ni, dirikan semayang. Okey, khalas. Sedekah, Allah suruh bagi. Khalas. Umrah, sekali saja. Itu untuk fardu. Sekali je. Betul. Haji, sekali je. Fardu. Tapi, untuk melatih fizikal di satu tahap yang lain, Allah Ta'ala sebut untuk zikir. Allah kata, Ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Hai orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah banyak-banyak. Tak cukup tu. Dalam hadis Nabi yang lain, kama qala, Nabi kata apa? Akthiru, perbanyakkan oleh kamu selawat ke atas aku. Nabi kata. Betul ya? Betul ya? Jadi seolah-olah kita nak bagi tahu kata Nabi pesan dekat kita, zikir mesti kena banyak. Sebab itu dalam bulan Sya'ban, salah satu bentuk zikirullah yang paling mujarab dan mustajab adalah doa Quran, adalah baca Al-Quran. Sekurang-kurangnya malam nisfu Sya'ban kita baca 3 kali surah Yasin. Zikir surah Yasin kita baca 3 kali. Pasal apa? Zikir kena banyak. Nak suruh kita latih. Pasal apa? Persiapan fizikal nak jumpa dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi banyakkan berzikir. Tadi sebelum mula kita ada sempat nampak ada ramai kawan-kawan yang baru masuk dan sebagainya. Tadi sebelum nak bagi maintain, nak cek suara dan sebagainya, kita baca rotib Imam Al-Haddad. Tak lama, lebih kurang berapa? 15 minit, 10 minit lebih kurang lagu itulah kita baca. Habis rotib Al-Haddad. Jadi ini adalah salah satu bentuk zikir. Ada lagi. Kita masih ada lagi hizib wali kutub. Kita masih ada wirid-wirid muktabar. Ulama-ulama ada lagi. Ada hizib bahar, ada ma'thurat, ada wirid, zikir-zikir dan wirid yang lain lah. Jadi banyak. Oleh itu, nasihat saya, bersempena PKP ini, kita duduk di rumah, lepas semayang, jangan bangun, tinggal tempat semayang cepat sangat. Dalam satu hadis Nabi yang lain, walaupun hadis ini dhaif, tetapi
hadis dia saya aduh baru ni tengok duk masuk dah orang duk cerita hadis-hadis yang orang duk bersekitar orang dia nak menyampaikan ilmu ini, dia ada karakter dia. Ada orang yang menyampaikan ilmu untuk memperkecilkan orang lain. Jangan kita buat macam benda ni benda baru. Ulama dah tulis kitab lama dah. Maknanya karakter-karakter, wajah-wajah, muka orang, reaksi orang, cara hang senyum sinis, cara hang gelak, cara hang hampa duk buat mengatakan ulama itu memperkecilkan ulama dan sebagainya, dengan berselindung di sebalik perkataan menyampaikan kebenaran dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu. Kita jadi tak syok. Siapa jadi lagu tu? Tak tahu. Kita duduk atas muka bumi ni. Bukannya tempat kita. Kita menumpang. Esok ke alam barzah tu kita akan jumpa Kat alam barzah esok kita akan jumpa. Tak jumpa di dunia, jumpa dekat alam barzah tu, jumpa sebelum nak pergi ke akhirat esok tu. Jadi saya macam nak bagi tahu kata, walaupun hadis ini adalah hadis dhaif, tapi hadis dhaif ini dia bukannya hadis yang orang kata hatta kalau orang kata terlalu dhaif pun, dia bukannya masih lagi masuk hadis yang orang reka. Dia masih daripada Nabi SAW. Hadis ini dimuatkan oleh Imam Ibnu Daiba, iaitu Imam Ad-Daibai yang mengarang Maulid Ad-Daibai. Apa kata Tok Syekh? Siapa yang membaca zikir selepas semayang, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tutup dengan La ilaha illallah, Allah ampun dosa dia semua. Jangan kata saya kata, jangan kata Imam Ad-Daibai saja, Imam Al-Haddad pun kata juga dalam ni. Siapa yang baca zikir Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, katuk dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sekali cukup 100, Allah ampunkan dosa dia antara semayang. Maknanya dia baca lohok, Allah ampun yang subuh ke lohok tadi. Asar, daripada lohok ke asar, Allah ampun dosa. Tu. Sebab tu jangan bangun baca zikir. Pasal apa? Latih. Esok lusa pejam celik mai Ramadan. Mai Ramadan kalau kita tak latih, dia nak bangun cunggit lagu tu serupa. Wahai tak ada apa nak buat pun. Kalau sebelum ni kerja, ni tak ada apa nak buat pun, cunggit bangun. Dia jadi habit. So sebab tu kita nak kendokkan dia balik, bagi jangan duk meloncat sangat lepas semayang tu, duduk kendok balik. Dan sekarang ni, maafkan saya lah, saya sebut bukan untuk mencari perselisihan atau gaduh. Cuma nak sebut kata, kalau dulu di negeri Perlis tak dapat nak berzikir, sekarang keluar surat daripada Jabatan Mufti untuk menyuruh orang-orang negeri Perlis yang satu ketika dahulu dihalang, sekarang disuruh pula untuk berzikir selepas semayang. In fact, kita kata Mekah Madinah tak zikir dekat Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Pilah tengok di masjid-masjid sekitar Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Pasti dia ada gantung wirid, dia tulis zikir dan wirid selepas semayang. Bermula daripada istighfar sampai Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, katuk dengan La ilaha illallah. Apa maknanya kalau mereka buat iklan dekat tempat tu imam, mereka letak benda tu? Apa maknanya? Mereka digalakkan untuk kita berzikir. Maka, wahai saudara-saudaraku, banyakkanlah berzikir. Sama, zikir biasa pun tak apa. Tak payahlah orang kata apa, nak buat ni biasa-biasa sudahlah. Biasa-biasa. Tak apa, biasa-biasa pun bagus. Tak salah, biasa-biasa pun bagus. Okey? Baik, sambung. Alhamdulillah, kita syukur bila kata-kata lagu tu semua orang diam, tak mau cakap apa dah. Kita nak suruh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Antara bentuk-bentuk zikir yang ada, tadi kita dah habaq dah, rotib apa semua. Okey, orang tanya, kenapa nak kena baca rotib ni?
Bukankah Rasulullah dah bagi dah zikir kat kita? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, ataupun baca La ilaha illallah, La ilaha. Pasal apa nak perlukan rotib-rotib dan sebagainya, hizib-hizib dan sebagainya? Wahai saudaraku, tahukah kalian bahawa dalam maksurat, dalam rotib, dalam zikir, dalam wirid, dalam apa lagi hizib dan semua yang lain, terhimpun dalamnya semua amalan-amalan hadis Nabi berkaitan dengan zikir dimuatkan dalam bacaan tu. Macam ni. Tengok. Nabi sebut, bacalah 10 ayat ini, jangan tinggal. 10 ayat surah Al-Baqarah ni jangan tinggal. Apa dia? Sebab rumah kita akan terpelihara daripada gangguan syaitan. Apa dia? 10 ni. Pertama, ayat 1 sampai 5 surah Baqarah. Alif Lam Mim sampai faulaika humul muflihun. Okey? 3 yang rapat. La ikraha, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ikraha fid din. Kemudian la ikraha fid din. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijum minadh dhulumati ila nur. Okey? Kemudian 2 ayat yang akhir, amanar rasul dengan la yukallifullahu nafsan. 10 ni. Nabi kata apa? Baca, siapa yang baca yang ni akan selamat rumah dia daripada gangguan syaitan. Selesai lah. Tu satu hadis Nabi, satu hadis. Cari pula hadis Nabi yang lain. Nabi kata tadi, siapa baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, katup dengan la ilaha illallah, maka dia akan diampunkan dosa dia semua. Okay, settle. Right? Lagi Nabi kata apa? Nabi kata, jangan tinggal membaca ayatul kursi selepas daripada semayang. 3, 4. Lepas tu Nabi kata apa? Bacalah selepas semayang itu doa dan juga memuji Allah selepas semayang. Okey, tu semua hadis. Tu semua hadis. Ambil yang tu semua, cuba kumpul. Kita dapat Ratib Al-Haddad, kita dapat Hizib Bahar, kita dapat Wali Kutub, kita dapat Maksurat, kita dapat apa lagi yang tak sebut? Semua lah. Maknanya apa? Semua gabungan hadis amalan dalam bentuk zikir, duduk di bibir zikir, dikumpulkan menjadi satu amalan. Kan Nabi Abang lazimkan membaca di waktu pagi dan petang. Apa dia? Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Ataupun petang, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa wa ilaihil masir. Itu kan hadis. Jadi Imam Hasan Al-Banna dia kumpul semua zikir-zikir harian yang Nabi sebut. Warid. Boleh dalam satu amalan. Sebab tu senang bila kita sebut. Kita pun senang hafal. Boleh? Wallahu a'lam. Itu yang pertama, zikir. Kemudian Nabi sebut lagi, ulama sebut lagi, apa dia? Memperbanyakkan puasa sunat. Pilihan ni dah tak boleh dah lah. Tapi berlatih diri. Mengqadakkan puasa dan membayar fidyah. Itu semua kita kena buat. Saya pun nak kena kira, isteri saya lagi, adik-adik saya lagi nak kena tanya tu. Menghidupkan malam nisfu Syaban, alhamdulillah kita dah buat dah. Sebab apa? Sebagai latihan. Seterusnya, memperbanyakkan doa. Sebab itu salah satu persiapan mental, mesti kena banyak membaca doa. Dan nak menyampaikan kita ke bulan Ramadan pun adalah dengan doa. Sebab itu masuk bulan Ramadan nanti ada beberapa waktu-waktu mustajab doa. Nanti kita akan ada tajuk yang khusus. Nanti kita akan maklumkan berkaitan mustajab doa di waktu bulan Ramadan. Sekali lalu, tahu tak kawan-kawan bahawa dah lajak dah, cukup, kita nak kena berhenti dah. Last, apa dia? Memperbanyakkan doa. Ni siapa yang dengar saya ni nanti tolong tulis nota dah. Tadi kita bagi tahu dah, untuk nak sambut bulan Ramadan bulan yang hebat. Bulan Ramadan bulan yang barakah. Bulan Ramadan ada Lailatul Qadar.
lebih baik daripada 1000 bulan. Boleh jadi 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, 5000 bulan. Dan bulan Ramadan juga ada padanya puasa dan semayang. Puasa fardu, semayang sunat tarawih, sunat. Dan dalam bulan Ramadan, siapa buat satu amalan sunat sama dengan satu amalan wajib di bulan yang lain. Siapa yang buat amalan wajib sama dengan 70 amalan wajib di bulan yang lain. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang sabar. Sesungguhnya Allah membalas orang yang sabar itu bi ghairi hisab. Surah Az-Zumar ayat ke-10. Surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Kemudian apa lagi? Siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa dapat 3 dekat dia. Apa dia? Yang pertama, bagi makan kat orang buka puasa, dia akan dapat apa? Maknanya amalan bagi orang buka puasa tu 1. Dapat 3 pahala kat dia. Apa dia? Pertama, dia akan dibebaskan, diampunkan dosa dia, dibebaskan daripada api neraka ataupun jadi perisai api neraka, dan mendapat pahala daripada orang yang puasa yang dia bagi makan tadi. Tu, semua harus 10 tu. Lepas tu, nak dapat yang tu mesti ada persiapan. Persiapan terbahagi 2. Satu fizikal, satu mental. Fizikal, tadi kita habaq. Macam mana? Nabi banyak beramal di bulan Syaban. Nabi puasa banyak. Nabi Tuan Roz Ezrin Nizam nak baca boleh ya, ikut pengalaman sebelum ni lah. Kalau sebelum ni sempat khatam sehari juzuk, awal Ramadan boleh mula. Tapi kalau tak dan, baik mula awal. Nanti 27 dah boleh khatam lah. Bila 27 Ramadan dah khatam, 28, 29 ni boleh baca mengulang balik Quran. Tapi bolehlah sibuk-sibuk sikit, nak siap-siap, nak cat rumah ke apa ke. Boleh lah. Tak sibuk sangat. Kalau mula awal. Alright. Terima kasih Tuan Putra kerana tolong senaraikan tadi. Persiapan fizikal dan mental. Fizikal, Nabi banyak berpuasa, Nabi banyak menjaga kesihatan bersempena dengan kita punya ni. Persiapan mental, satu doa. Sebab tu kita kena banyak doa. Kemudian yang kedua, zikir. Zikir berpanjangan dan banyak. Zikir mesti kena banyak. Lazimkan zikir. Zikir antaranya kita bagi tadi adalah rangkaian zikir. Hizib, Ratib Al-Haddad, Hizib Baha, zikir Kushashiyah, zikir Maksurat Imam Hasan Al-Banna, kemudian ulama-ulama lain yang ada, dan boleh amalkan dia, tak ada masalah. Kemudian sambung lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir tadi, doa mesti kena banyak. Sebab apa? Ada waktu-waktu mustajab doa di bulan Ramadan. Kalau kita tak latih diri kita dengan persiapan doa, nanti bila mai waktu nak berdoa, tak tahu nak doa apa. Tak tahu nak doa apa. Jadi apa waktu-waktu mustajab doa? Sebelum habis sahur. Maknanya di waktu sahur, nak habis sahur tu, dah makan semua kenyang dah, Alhamdulillah, baca doa. Tu makbul. Baca pula doa dalam hadis Nabi yang lain. Nabi kata apa? Siapa yang membaca doa ini selepas selesai makan, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa baca doa ini, Nabi kata lepas habis selesai makan, Allah ampunkan dosa dia yang terdahulu. Tu berkat. Jadi kalau dah habis makan, lepas sahur tadi, sahur berkat, tasahharu fa inna fi sahuril barakah. Sahur berkat. Doa waktu sebelum habis sahur barakah. Sebab tu kena makan awal sikit. Setengah jam, 45 minit awal makan. Lagi 5 minit nak habis, dah berhenti dah baca doa. Doa makbul. Kemudian doa nak waktu buka puasa. Jangan Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika Allahumma barik lana. Itu bagus. Doa tu dah bagus sangat. Tapi jangan yang tu saja. Sebab doa makbul masa nak buka puasa. Jadi ambil 10 minit. Ini nasihat saya lah. Saya sebagai ketua keluarga, saya menasihati diri saya dan juga semua ketua keluarga yang lain, dan anak-anak lelaki sulung dan anak-anak lelaki nombor 2 kalau yang sulung kakak. Atau tak terlepas juga yang anak lelaki seorang dia saja, maknanya yang lain adik-beradik perempuan. Dia yang nak baca doa dalam keluarga ni lah. Kalau macam yang sekarang PKP kan, rumah masing-masing, ada yang balik kampung, ada yang tak boleh. Jadi kalau yang duduk rumah sendiri, orang macam saya lah, suami, ketua keluarga.
Yang mana ibu tunggal yang ada anak lelaki, anak tu, ataupun ibu tu sendiri. Sebab Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain, mereka dididik oleh ibu mereka. Ataupun orang yang ada anak, dia ada suami isteri dan anak-anak, dan dia ada anak lelaki sulung. Anak lelaki sulung dia nak ajak boleh. Ataupun anak kedua lelaki, semua boleh. Apa dia? Kena berlatih baca doa sebelum nak buka puasa. 10 minit ambil, pohon hajat. Ni tengah PKP ni, untung PKP ni banyak bagi manfaat kat kita ni. Walaupun ada betul kurang ni dari segi pendapatan kita dan sebagainya, tapi untuk masa irtanim khamsan qabla khamsin, rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Rebutlah masa mudamu sebelum datang tuamu. Rebutlah masa lapangmu sebelum datang sempitmu. Rebutlah masa kayamu sebelum datang miskinmu. Rebutlah masa sihatmu sebelum datang sakitmu. Rebutlah masa hidupmu sebelum datang matimu. Nampak? Salah satu yang kita ada waktu sekarang apa dia? Masa lapang. PKP. Bukan. Ni diberikan kepada kita. Bukan kita minta. Kita tak minta cuti. Bagi. Government bagi. Dunia bagi. Jadi, gunakan masa tu untuk berdoa. Ya Allah, ampunkan. Baca Melayu tak apa. Baca Melayu. Susunlah skrip. Ayah, mak, boleh dah susun skrip. Minta ampun dosa kat bapak dulu. Lepas tu minta ampun dosa kat mak kemudian. Nombor 2. Lepas tu minta ampun dosa kepada Tok Wan dengan Tok Nek dulu. Lepas tu minta ampun dosa kat guru-guru. Lepas tu minta ampun dosa kat diri kita, kat kakak kita, abang kita. Lepas tu insya-Allah dengan cara macam ni Allah akan merapatkan hubungan silaturahim kita yang mana renggang. Insya-Allah. Okey? Okey. Boleh lah minta ampun, minta maaf. Apa nama saya ni lah. Biasalah kadang-kadang miscommunication dan sebagainya. Next time kita akan beritahu awal. Sehari awal kita make sure kita beritahu apa ni. Alright? So setakat itu sahaja. Antara waktu-waktu makbul doa yang lain adalah ketika nanti qiyamul lail, semayang tarawih. Jangan lupa berdoa. Dan juga ketika selepas semayang fardu pada hari-hari biasa, terutamanya juga bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sebelum saya terlupa, nanti selepas ini ke barang kalian kita akan live, tapi saya ada satu je handphone. Tengok, barangkali mungkin akan selang-seli dengan IG, Instagram Mahabbatin, alias Mahabbatin. Eja yang macam tuan-tuan duk tengok tu, Mahabbatin, Mahabbatin. Ini saya punya Instagram untuk Mahabbatin. Ke barang kalian, lepas ni melalui yang tu, sebab apa? Mudah untuk interaksi dengan tuan-tuan. Ke barang kalian. Okey? Terima kasih banyak-banyak kepada yang bertanya. Terima kasih kepada yang mengikuti, yang share. Kita baca doa sebagai doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arshil karim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la hawla wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina wa min syarri syaitan wa min syarri kulli dabbah anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.